Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Hari ini kumpulan kami nak buat apa ya? Hari ini kumpulan kami akan mengadakan satu perbentangan. Perbentangan mengenai apa tu? Perbentangan mengenai kaunseling pelbagai budaya. Okey, perbentangan hari ini merangkumi satu sesi temuduga yang telah kami jalankan bersama dua orang klien kami. Sebelum kami memulakan perbentangan pada hari ini, izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Azli kerana telah mengajar kami untuk semester ini bagi subjek kaunseling pelbagai budaya. Okey, kumpulan kami mempunyai 5 orang ahli iaitu 3 orang gadis dan 2 orang jejaka. Siapa nama ahli kumpulan kami itu? Okey, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama iaitu saya sendiri, Farah Wahidah binti Yusof. Yang kedua ialah Azmiza binti Ahmad. Yang ketiga ialah Nur Azah binti Muhammad alias. Okey, 2 orang jejaka bernama ialah Ahmad Ghazali bin Sufyan dan yang kedua ialah Muhammad Azman bin Ismail. Okey, dah kenal kami. Jom kita pergi kepada yang seterusnya. Jom. Jap. Dah kenal nama kami, takkan tak nak kenal rupa kami. Okey, saya perkenalkan satu persatu ahli kumpulan saya. Gambar yang pertama ialah saya sendiri iaitu Farah Wahidah binti Yusof. Yang kedua ialah Azmiza binti Ahmad. Yang ketiga ialah Nur Azah binti Muhammad alias. Okey, 2 orang jejaka. Yang pertama bernama Muhammad Azman bin Ismail dan yang kedua ialah Ahmad Ghazali bin Sufyan. Okey, dah kenal rupa kami. Jomlah kami perkenalkan kepada 2 orang klien kami. Okey, jom. Kejap. Tahu tak sabar nak kenal kami punya klien. Tapi izinkanlah dulu saya menjelaskan apa itu kaunseling pelbagai budaya. Mesti ramai yang keliru. Apa itu kaunseling pelbagai budaya? Jom saya jelaskan terlebih dahulu. Oguz 1990 telah mendefinisikan kaunseling pelbagai budaya merupakan satu pemahaman manusia secara keseluruhan mengenai sosial, fizikal atau kedua-duanya sekali. Kamus Dewan juga mendefinisikan kaunseling pelbagai budaya merupakan kemajuan berfikir, akal budi iaitu cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Setiap individu akan mempunyai bangsa yang tersendiri yang diwarisi oleh nenek moyangnya yang terdahulu. Contohnya saya merupakan seorang yang berbangsa Melayu, mewarisi bangsa Melayu dari nenek moyang saya yang terdahulu. Okey, silang budaya wujud apabila ada individu yang berlainan bangsa di suatu tempat ataupun situasi. Okey, sebagai seorang kaunselor, kita perlu memahami dan menghormati silang budaya agar kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni antara kaunselor dan klien. Okey, dah tahu kan apa itu kaunseling pelbagai budaya? Jom saya perkenalkan kepada klien kami yang pertama. Okey, jom. Jom saya perkenalkan kepada klien kami yang pertama. Klien kami yang pertama merupakan seorang gadis. Apa nama klien kami yang pertama? Klien kami yang pertama ialah Riainanti binti Daman atau lebih selesa dipanggil nama gelaran Rai. Rai ni merupakan seorang gadis yang berumur 21 tahun. Kalau kita dapat lihat gambar di sebelah, itu merupakan gambar Rai. Cantik kan Rai? Manis orangnya. Okey, Rai menetap di Johor. Okey, Rai merupakan seorang mahasiswi di Universiti Utara Malaysia. Rai mengambil jurusan ijazah sarjana muda Statistik Industri. Dah tahun ketiga Rai menyambung pelajaran di Universiti Utara Malaysia. Apa hobi Rai? Okey, hobi Rai ialah membaca novel dan komik. Okey, apabila Rai mempunyai masa lapang, Rai akan membaca komik dan novel. Itu sahaja biodata mengenai Rai. Jom kita tahu apa itu identiti budaya Rai. Okey, jom. Jom kita tahu satu persatu mengenai identiti budaya Rai. Okey, Rai merupakan seorang yang berbangsa Kadazan Dusun. Jap,
Kalau kita tahu yang berbangsa Kadazan Dusun ni berasal dari negeri Sabah, tetapi kenapa Rai tinggal di negeri Johor? Okey, kedua ibu perai merupakan seorang yang berasal dari negeri Sabah tetapi telah berpindah ke negeri Johor. Disebabkan itu, Rai telah menetap di negeri Johor. Rai menganut agama Kristian. Rai juga mengatakan bahawa salah silah keluarga Rai sememangnya menganut agama Kristian. Apa ekonomi keluarga Rai? Okey, ekonomi keluarga Rai merupakan golongan B40 di mana keluarga Rai hanya menjalankan aktiviti perniagaan secara kecil-kecilan sahaja. Apa peranan jantina Rai? Sama ada Rai ni merupakan seorang yang feminin ataupun maskulin. Rai merupakan seorang yang feminin di mana Rai suka melibatkan diri dalam aktiviti tarian. Rai tidak suka melibatkan diri dalam aktiviti yang lasak yang dapat memenatkan diri Rai. Apa peranan sosial Rai? Rai ni sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan di mana Rai akan melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong di kediamannya. Okey, apa peranan dalam keluarga Rai? Rai ni perlu menguruskan keluarganya di mana Rai perlu mengambil peranan ibunya yang telah meninggal dunia. Disebabkan itu, peranan Rai ni sangat berat di mana Rai perlu memainkan peranan dalam keluarga. Okey, kita dah tahu identiti Rai. Jom kita tahu apa persepsi Rai mengenai kaunseling di Malaysia. Okey, jom. Soalan pertama yang telah kami ajukan kepada Rai ialah mengenai persepsi Rai terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Rai mengatakan bahawa sesi kaunseling yang dijalankan bersama klien ialah bagi menyelesaikan masalah klien di samping kaunselor menjadi seorang pendengar yang baik. Yang kedua ialah Rai mengatakan bahawa Rai lebih mempercayai kaunselor berbanding rakan-rakannya sendiri di mana Rai akan berjumpa kaunselor bila mempunyai masalah berbanding menceritakan masalahnya kepada rakan baiknya. Okey, yang ketiga ialah Rai mengatakan bahawa orang ramai tidak terdedah kepada bidang kaunseling di Malaysia. Macam mana tu? Rai mengatakan bahawa orang ramai mempunyai tanggapan yang salah terhadap bidang kaunseling di Malaysia di mana ramai yang berpendapat bahawa jika kita berjumpa kaunselor, kita mempunyai masalah yang berat dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri. Okey, yang keempat ialah Rai berpendapat bahawa setiap institusi perlu mempunyai khidmat kaunseling di mana orang ramai boleh berjumpa kaunselor apabila mempunyai masalah. Itu sahaja persepsi Rai terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Kita berpindah kepada soalan yang seterusnya. Okey, jom. Okey, soalan yang kedua yang telah kami ajukan kepada Rai ialah mengenai persepsi Rai terhadap sikap kaunselor-kaunselor di Malaysia. Apa ya persepsi Rai terhadap sikap kaunselor di Malaysia ni? Okey, yang pertama ialah Rai mengatakan bahawa sikap kaunselor di Malaysia merupakan seorang yang baik dan menyenangkan di mana semasa melakukan sesi kaunseling, Rai berasa selesa bersama kaunselor tersebut. Okey, yang kedua ialah Rai merasakan bahawa kaunselor di Malaysia mengamalkan sikap profesional semasa menjalankan sesi kaunseling. Okey, yang ketiga ialah Rai mengatakan bahawa jika seorang kaunselor telah melanggar etika kaunseling, Rai mengatakan bahawa kaunselor tersebut yang perlu dibersalahkan dan bukannya bidang kaunseling tersebut. Yang keempat ialah Rai mengatakan bahawa sikap kaunselor di Malaysia ialah tidak prejudis di mana tidak menimbulkan isu-isu sensitif di dalam sesi kaunseling. Itu sahaja persepsi Rai terhadap sikap kaunselor di Malaysia. Kita berpindah kepada soalan yang seterusnya. Okey, jom. Okey, soalan yang ketiga yang telah saya tanyakan kepada Rai ialah mengenai persepsi Rai terhadap tahap pengetahuan kaunselor mengenai budaya warga negara Malaysia. Apa persepsi Rai terhadap tahap pengetahuan kaunselor di Malaysia ni? Okey, Rai mengatakan ialah tahap pengetahuan kaunselor di Malaysia berada pada tahap yang baik tetapi tidak kepada kaum minoriti. Maksudnya di sini, kaunselor lebih fokus kepada kaum yang besar seperti Melayu,
China dan India dan tidak fokus kepada kaum minoriti seperti Rai yang berbangsa Kadazan Dusun. Okey, Rai juga pernah mengatakan bahawa kaunselor pernah bertanyakan mengenai perayaan yang pernah diraikan oleh Rai dan Rai merasakan bahawa kaunselor tidak mempunyai pengetahuan tentang kaum lain. Okey, Rai juga merasakan bahawa kaunselor perlu mengambil tahu tentang kaum-kaum minoriti dan tidak terlalu fokus kepada kaum yang besar seperti Melayu, Cina dan India. Okey, Rai dapat merasakan bahawa pengetahuan tentang kaum lain boleh ditingkatkan melalui sesi kaunseling yang dijalankan oleh kaunselor. Okey, itu sahaja persepsi Rai mengenai tahap pengetahuan kaunselor mengenai budaya warga negara Malaysia. Kita berpindah kepada soalan yang keempat yang telah ditanyakan oleh saya kepada Rai. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang keempat yang telah saya tanyakan kepada Rai ialah mengenai persepsi Rai terhadap sensitiviti kaunselor. Apa persepsi Rai terhadap sensitiviti kaunselor ni? Okey, Rai dapat merasakan bahawa kaunselor sangat menjaga sensitiviti antara kaunselor dan klien. Maksudnya di sini, kaunselor tidak menimbulkan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang antara kaunselor dan klien. Okey, Rai juga dapat merasakan jika kaunselor membangkitkan isu sensitif, Rai tidak akan mudah melatah, sebaliknya akan menjawab dengan elok dan menegur kaunselor tersebut agar tidak membangkitkan isu tersebut. Okey, Rai juga dapat merasakan bahawa jika kaunselor terus membangkitkan isu sensitif, Rai akan mencari kaunselor yang baru bagi menyelesaikan masalahnya dan tidak memberi tanggapan negatif kepada kaunselor lain jika kaunselor yang sedang dijalankan sesi kaunseling sekarang membangkitkan isu sensitif tersebut. Okey, itu sahaja persepsi Rai terhadap sensitiviti kaunselor. Mengenai klien yang pertama, okey, bagaimana kaunselor dapat menyesuaikan sesuatu kemahiran berdasarkan ciri-ciri klien pelbagai budaya. Okey, yang pertama ialah kemahiran mendengar. Okey, kemahiran mendengar memberi tumpuan secara fizikal, emosi dan perasaan. Contohnya, kaunselor Azmiza mengangguk dan mendengar setiap jawapan yang diberikan oleh klien. Okey, yang kedua ialah kemahiran membina hubungan. Kaunselor membina hubungan yang kondusif dan membina kemesraan antara klien dan kaunselor. Contohnya, kaunselor Azman memberi dorongan minima dan membina hubungan yang mesra antara kaunselor dan klien. Okey, yang ketiga ialah kemahiran menyoal. Kaunselor bertanyakan soalan kepada klien untuk bertanyakan sesuatu isu. Okey, contohnya ialah soalan kaunselor Azmiza dan soalan kaunselor Azman sangat baik untuk mendapatkan maklumat dari klien. Okey, itu sahaja kemahiran yang dapat digunakan oleh kaunselor bagi menyelesaikan untuk mengetahui persepsi klien. Tibalah masanya saya memperkenalkan kepada klien saya yang kedua. Okey, klien saya yang kedua juga merupakan seorang perempuan. Okey, apa nama klien saya yang kedua ni? Okey, nama klien saya yang kedua ialah bernama Chai Chiang Meng atau lebih dikenali sebagai gelaran Chia. Okey, Chia ni merupakan seorang gadis yang berumur 20 tahun dan berbangsa Cina. Okey, kalau dapat lihat gambar di sebelah tu, itu merupakan gambar Chia. Okey, dah dapat lihat kan muka Chia tu memang nampak macam muka Cina. Okey, tempat kelahiran Chia pula. Okey, tempat kelahiran Chia ni ialah di Johor. Okey, kita dapat simpulkanlah Chia ni menetap di Johor. Okey, apa agama Chia pula? Okey, Chia ni beragama Buddha dan Chia juga mengatakan bahawa seluruh ahli keluarganya juga beragama Buddha. Okey, Chia merupakan seorang mahasiswi di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun lebih dikenali sebagai UPSI. Okey, apa kos yang Chia ambil di UPSI ni? Okey, Chia mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Sama macam kita. Okey,
Jia ni merupakan pelajar tahun 1 semester 1, baru je masuk UPSI ni. Okey, apa hobi Jia? Okey, Jia suka menonton YouTube mengenai perbahasan. Kenapa dia suka tengok perbahasan? Bagi memantapkan lagi pertuturan Jia. Okey, itu sahaja mengenai biodata Jia. Jom kita pergi kepada soalan yang pertama yang telah saya tanyakan kepada Jia mengenai persepsi Jia. Okey, jom. Sebelum kita nak tahu apa persepsi Jia terhadap bidang kaunseling di Malaysia, jomlah kita tahu dulu apa identiti budaya Jia. Okey, Jia merupakan seorang yang berbangsa Cina. Kalau kita dapat lihat gambar di sebelah, rupa paras Jia menunjukkan Jia ni seorang yang berbangsa Cina. Okey, Jia menganut agama Kristian. Jia juga mengatakan bahawa salah seorang keluarga Jia sebenarnya menganut agama Kristian. Okey, apa ekonomi keluarga Jia? Ekonomi keluarga Jia tergolong dalam golongan B40. Apa peranan jantina Jia? Jia merupakan seorang yang feminin di mana Jia lebih sukakan aktiviti yang tidak memenatkan fizikal Jia. Okey, apa peranan sosial Jia? Jia merupakan seorang yang sangat aktif dalam aktiviti sukarelawan di mana Jia pernah menyertai aktiviti banjir di kawasan perumahan Jia. Okey, apa peranan Jia dalam keluarga? Jia ni dalam keluarga hanya menjalankan tanggungjawab sebagai anak bongsu dan tanggungjawab Jia dalam keluarga tidaklah terlalu berat. Kita dah tahu identiti budaya Jia. Jom kita tahu apa persepsi Jia terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Okey, jom. Soalan yang pertama yang telah saya ajukan kepada Jia ialah mengenai persepsi Jia terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Okey, apa pula tanggapan Jia terhadap bidang kaunseling di Malaysia ni? Okey, yang pertama ialah Jia beranggapan bahawa bidang kaunseling di Malaysia tidak berkembang secara sepenuhnya. Maksudnya di sini Jia mungkin beranggapan bahawa terdapat beberapa elemen yang belum diamalkan di Malaysia yang telah diamalkan di luar negara. Okey, yang kedua ialah Jia beranggapan bahawa orang luar mempunyai tanggapan yang salah tentang kaunseling. Maksudnya di sini Jia beranggapan bahawa orang luar yang mengetahui individu yang berjumpa kaunselor mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan dan mereka beranggapan bahawa individu yang berjumpa kaunselor merupakan seorang yang bermasalah. Okey, yang ketiga ialah orang ramai tidak terbuka dengan fungsi sebenar kaunseling. Maksudnya di sini orang ramai tidak diberi pendedahan secara menyeluruh tentang fungsi sebenar kaunseling. Okey, yang keempat ialah Jia beranggapan bahawa setiap pekerjaan perlu mewujudkan khidmat kaunseling di mana pekerja yang memerlukan khidmat kaunseling akan berjumpa kaunselor bila mereka mempunyai masalah. Okey, yang kelima ialah Jia beranggapan bahawa tahap kaunseling di Malaysia berada pada tahap sederhana dan tidak semua menerima sesi kaunseling. Maksudnya di sini individu di Malaysia perlu diberi pendedahan tentang kepentingan khidmat kaunseling. Okey, yang keenam ialah Jia beranggapan bahawa sesi kaunseling bukan hanya menyelesaikan masalah tetapi proses meluahkan perasaan dan berkongsi pendapat antara kaunselor dan klien. Itu sahaja persepsi Jia terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Okey, kita berpindah kepada soalan yang seterusnya, itu soalan yang kedua. Hai, baiklah sekarang kita masuk pula kepada persepsi klien terhadap sikap kaunselor di Malaysia ini. Apa persepsi klien? Baiklah, sepanjang pengalaman Chia mengikuti sesi kaunseling sebelum ini di sekolahnya, Chia merasakan bahawa dia agak tidak selesa dengan sikap kaunselor yang suka berkongsi masalahnya kepada pelajar-pelajaran lain walaupun tidak menyebutkan namanya dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan sebagainya. Tetapi Chia merasakan bahawa hal itu sangat tidak perlu kerana pelajar-pelajar lain boleh mengetahui bahawa masalah ini datang daripada siapa. Memandangkan kawasan sekolah itu adalah kawasan yang sangat kecil, jadi pelajar-pelajar boleh mengetahui bahawa masalah ini datang daripada dirinya. Dan juga Chia menyatakan bahawa di universiti dia akan mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Memandangkan universiti itu merupakan satu kawasan yang sangat besar, sangat luas, jadi tidak akan ada sesiapa pun yang mengetahui bahawa dia mempunyai masalah dan berjumpa dengan kaunselor. Dan yang terakhir,
Chia juga menyatakan bahawa dia tidak akan pernah serik untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling kerana sikap kaunselor itu tidak sama dan juga tidak boleh dipukul rata. Jadi, dia akan mendapatkan perkhidmatan kaunseling lagi selepas ini dan tidak akan pernah serik. Seterusnya, kita masuk pula kepada persepsi klien terhadap tahap pengetahuan kaunselor mengenai budaya warga negara Malaysia. Baiklah, Chia merasakan bahawa tahap pengetahuan kaunselor tentang budaya warga negara Malaysia ini berada di tahap yang sederhana sahaja. Kerana berdasarkan pengalamannya sebelum ini, tidak ada lagi kaunselor yang menyentuh tentang isu budaya warga negara Malaysia sepanjang sesi berlangsung. Dan juga menurut Chia lagi, sepanjang pengalamannya bertemu dengan kaunselor, Chia pernah bertemu dengan kaunselor yang berbangsa Melayu dan juga berbangsa Cina. Jadi, Chia merasakan bahawa kaunselor yang berbangsa Cina ini mempunyai sedikit sikap perkauman di mana mereka selalu melebih-lebihkan klien yang berbangsa Cina. Dan Chia merasakan bahawa perkara itu sangatlah tidak patut, tidak perlu ada dalam diri seseorang kaunselor kerana kaunselor tidak boleh mempunyai sikap prejudis terhadap mana-mana bangsa pun kerana kita kan satu Malaysia. Jadi kita perlulah bersikap adil terhadap semua bangsa. Sekarang kita akan masuk pula kepada persepsi klien terhadap sensitivity kaunselor mengenai kepelbagaian budaya ketika menjalankan sesi kaunseling. Okey, Chia mengatakan sepanjang pengalamannya mengikuti sesi kaunseling, tidak ada lagi kaunselor yang menyentuh tentang isu-isu sensitif mengenai sesuatu budaya itu. Dan Chia merasakan bahawa sekiranya terdapat kaunselor yang menyentuh tentang isu-isu sensitif mengenai sesuatu budaya, kaunselor tu agak bersikap tidak profesional kerana isu-isu ini hanya akan meruntuhkan perpaduan kaum sahaja. Dan Chia menyatakan dia bersikap terbuka sahaja dengan perkara-perkara yang sebegini. Tetapi sekiranya terdapat kaunselor yang menyentuh tentang isu sensitiviti mengenai sesuatu budaya, dia akan menegur kaunselor tersebut. Dan sekiranya isu ini menjadi semakin besar, kemungkinan Cik akan mendapatkan perkhidmatan kaunseling dengan kaunselor yang lain pula. Baiklah, kemudian berikut merupakan kemahiran yang kami gunakan semasa menemu bual klien-klien kami iaitu Chia dan juga Rai. Antara kemahiran yang kami gunakan yang pertama adalah kemahiran menyoal di mana kami bertanyakan soalan kepada Chia dan juga Rai untuk mendapatkan maklumat. Kemudian kemahiran yang kedua pula adalah kemahiran merumus di mana kami merumuskan semula pernyataan yang diberikan oleh klien. Dan juga yang ketiga adalah kemahiran refleksi di mana kami menyatakan semula apa yang telah diperkatakan oleh klien supaya tidak berlaku kesalahan maklumat. Baiklah, secara rumusannya, kita semua sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai budaya, agama dan juga bangsa. Jadi, perkhidmatan kaunseling ini perlulah dipraktikkan mengikut kesesuaian budaya itu sendiri. Kemahiran kaunseling silang budaya yang baik mampu untuk membantu kaunselor menyediakan perkhidmatan kaunseling yang baik. Dan juga penggunaan bahasa yang selaras dapat memudahkan kemahiran komunikasi dan juga melancarkan sesi kaunseling tersebut. Kemudian, di samping itu, kaunselor juga perlulah berhati-hati supaya perkataan yang diungkapkan ataupun yang digunakan tidak menimbulkan salah faham dan juga disalah tafsirkan oleh klien. Okey? Dan kaunseling silang budaya ini bergantung kepada keterbukaan pelbagai teknik yang sesuai dengan budaya yang wujud. Jadi, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sesungguhnya kami memohon 1000 kemaafan seandainya terdapat kekurangan semasa pembentangan kami. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah yang Maha Esa, yang kurang itu datang daripada kami sendiri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Azri Zamani dan juga rakan-rakan kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kami. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.